ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi Nazir Ahli Jabatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslim yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada kali pertama kita membicarakan tentang kanun jenayah syar'iyah, iaitu berkenaan dengan pengenalan iaitu apakah itu kanun, iaitu yang disebut sebagai kanun atau syariat. Kita dah bicarakan, kata lainnya ialah undang-undang lah. Dan dia kanun jenayah syar'iyah, maknanya undang-undang jenayah dalam Islam. Dan ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama hudud, bahagian yang kedua qisas dan diyat, dan bahagian yang ketiga ta'zir. Dalam hudud, ulama tidak bersepakat berapa jumlah kesalahan dalam hudud. Paling minima sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi ialah 4 kesalahan, dan paling maksima ialah 8 kesalahan dalam hudud. Maknanya tak boleh jadi 9 dan tak boleh jadi 3. Kenapa ada 4? Kenapa ada 8? Ya. Kerana di sana ada takwilan daripada ulama ini bahawa ayat-ayat yang mewajibkan hukuman hudud itu ada 4. Sedangkan ada ulama yang lain mentakwilkannya ada 5, 6, 7 dan 8. Inilah khilaf yang berlaku di kalangan ulama. Dan dalam perkara undang-undang, khilaf ini selesai dengan keputusan oleh hakim ataupun pemerintah. Ya. Khilaf dalam ibadah kita pilih ya mana nak buat. Tapi khilaf dalam hukum yang berkaitan dengan undang-undang terletak pada tangan hakim ataupun pemerintah. Apabila pemerintah tetapkan ini 6 ke 6 lah, 7 lah, 4 lah, tapi tak boleh 3 lah. Dia tak jadi hudud sebab minimal hudud itu 4, dan tak boleh jadi 9 sebab maksimal hudud itu 8. Adapun hudud adalah satu kesalahan, sesuatu kesalahan yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan hukuman dan pembuktian. Ya. Dia salah, apa salahnya? Apa hukumannya? Dan apa buktinya? Maka ini dinamakan hudud. Sama ada ia disebut dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan qisas dan diyat, ya, disebut dalam Al-Quran dan hadis cuma 2 jenis kesalahan. Jenis kesalahan qisas ini melibatkan pencerobohan ke atas nyawa anggota badan. Ya. Jadi ini yang melibatkan qisas dan diyat. Jenayah yang menceroboh nyawa anggota badan, dia adalah qisas dan diyat. Sementara kesalahan ta'zir adalah kesalahan yang ada dalam Al-Quran tapi tidak ditentukan hukumannya, ya. Dan bukti dia juga tidak ditentukan. Terpulang kepada kearifan, kepandaian, ijtihad ulama.
Salah tu ada. Seumpamanya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah masuk neraka. Salah. Dia adalah satu jenayah. Tapi dia bukan hudud. Dia bukannya qisas. Dia adalah ta'zir. Sebab apa? Quran tak sebut pun, hadis tak sebut pun apa hukuman dia. Tak ada hukuman Quran orang beri rasuah, tak ada. Jadi kalau orang kata rasuah bukan hudud, betul lah. Sebab dia memang hudud, syarat hudud tu dia mesti dia punya kesalahan specified by Al-Quran atau hadis. Dia punya hukuman, punishment also disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, been specified by Al-Quran and sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia punya pembuktian dia. Jadi tak cukup syarat tu, dia bukan hudud, dia ta'zir. Ta'zir tidak bermakna hukumannya ringan, cuma ta'rifan kesalahan dan juga peruntukan kekuasaan menghukum terletak di bahu hakim. Apabila hakim memandang bahawa kesalahan itu berat, menggogah, menggoyangkan, menggoncangkan masyarakat, membawa petaka yang besar, hukumannya pun boleh besar juga. Ya, bahkan ada ulama menyatakan boleh sampai kepada bunuh dalam perkara ta'zir. Boleh sampai hukum bunuh, ta'zir. Paling ringan hukum ta'zir adalah amaran, beri amaran. Paling berat boleh bunuh. Ya, dalam hudud banyaklah hukuman dia. Bermula daripada hukuman bunuh, hukuman sebat, hukuman potong tangan. Sebat pula ada beberapa sebatan, iaitu sebat 100 sebat, sebat 80 sebat, sebat 40 sebat. Itu dalam hudud. Kalau sebat tak kurang daripada 40 dan tak lebih daripada 100 dalam hudud. Dan kalau bunuhlah ya, bunuh, potong tangan lah ya. Potong tangan bermakna potong pergelangan tangan. Potong kaki bukan potong pergelangan kaki, tapi potong di hadapan daripada kaki, maknanya di bahagian depan, heel, dia punya tumit tak boleh potong. Tak boleh potong. Sebab dia mendatangkan mudarat kepada orang yang kena hukum. Iaitu bukan sahaja rosak kakinya, tapi rosak badannya. Macam mana? Dia akan berdiri sengit sebelah. Lama-lama tulang dia bersengit, dia akan mendatangkan penyakit lain pada dia. Jadi tak boleh. Itu dah zalim. Jadi sebab tu hukuman dia potong depan. Tumit tak boleh potong. Jadi kalau dia berdiri masih lagi rata. Cuma jalan tak betul, tak berapa tu lah. Okey. Jadi antara kesalahan hudud berzina, itu kalau dia berzina dia satu kesalahan. Dan secara ringkasnya zina ni terbahagi kepada zina muhsan dan ghairu muhsan. Orang putih pun ada dua juga, fornication and adultery. Dua. Fornication tak kahwin lagi, adultery ialah dah kahwin dah. Dia sama dengan muhsan dengan ghairu muhsan. Sebab apa dia orang ada dua istilah sama macam Arab? Sebab dia apa pun dulu hukuman sama sebenarnya. Dalam Taurah hukumannya adalah sama dengan hukuman Quran dalam bab zina. Sebab tu mereka ada dua, iaitu dua definisi yang sama. Orang putih definisi dia sama dengan definisi dalam Islam, cuma dia orang tak buat. Dia orang macam kita jugalah, kalau tak buat jadi macam mereka lah. Lama-lama orang ingat hukum Islam tak ada. Orang kata mana ada hukuman zina, kena sebab, kena rejam, kena tak ada. Yang ada penjara 3 tahun, sebab 6 batang, bayar RM3,000. Macam tu kan. Dia kata tak ada. Sebab
lama-lama. Orang putih, orang sana pun sama, orang Kristian, orang Yahudi sama, sebab mereka dah tak laksanakan. Bahkan banyak dah menyeleweng, ya, sampai timbulnya Protestan dan sebagainya. Lagilah tak kena, lagilah tak ada. Okey. Yang kedua, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina adalah satu kesalahan hudud. Kalau tadi kita sebut tadi zina dua jenis, muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan maknanya dah kahwin. Jadi dah kahwin, hukumannya rejam. Kalau belum kahwin, ghairu muhsan, sebat 100 sebat dan buang negeri setahun. Tuduh orang berzina 80 sebatan. Kalau tak cukup saksi, ya, bila awak nak tuduh berzina, awak kena bawa 4 orang saksi. Kalau tak cukup 4 orang saksi, tak boleh. Dari mana datang 4 orang saksi tu? Al-Quran. Salah tu, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ayat Quran sebut kalau nak tuduh orang berzina kena bawa 4 saksi. Kalau tak, sebat 80 sebat. Jadi hukuman tu disebut dalam Al-Quran. Sebab dia dipanggil hudud. Kesalahan sebut, hukuman sebut, saksi pun sebut 4 orang, tak boleh. Itu kata pembuktian tu macam mana. Okey. Jadi 80 sebatan. Tuduhan ni sebenarnya ada qadzaf ni, ada qadzaf hudud dan qadzaf ta'zir. Tapi yang kita maksudkan di sini lah qadzaf hudud. Qadzaf hudud tu hanya tuduh orang berzina saja. Ya. Ataupun tuduh isteri berzina, ataupun tuduh anak bukan anak dia. Seorang yang kata ini bukan anak aku. Dia bawa ke mahkamah kata ini bukan anak saya, tuan hakim. Itu maknanya dia qadzaf. Qadzaf. 80 sebat kalau tak boleh bawa saksi. Tapi bagi seorang suami, dia boleh melakukan li'an. Li'an itulah sumpah laknat. Sumpah laknat dalam Islam hanya berlaku ke atas seorang suami yang menuduh isterinya. Kalau liwat tak boleh li'an, tak ada li'an, tak ada sumpah laknat. Tak ada sumpah laknat kalau liwat, sebab dia liwat mana ada bukan suami isteri. Kalau suami isteri, dia tak jatuh bawah hudud, dia tak perlu li'an pun. Li'an ialah apabila seorang suami yang menuduh isteri je, baru ada li'an. Kalau sama-sama lelaki, jadi tak adalah li'an. Kita heboh cerita orang ni kena li'an, kena sumpah laknat. Dia tak tahu sumpah laknat tu kat mana. Ya? Sumpah laknat itu hanyalah ke atas seorang suami. Okey. Jadi itu qadzaf ta'zir. Ni saja nak sebut sikit qadzaf ta'zir, sebab dia umum. Ta'zir banyak sangat kesalahan. Jadi kita sebut aku terlupa. Apa-apa tuduhan selain daripada zina, anak tak sah tarah dan sebagainya, itu adalah qadzaf ta'zir. Tuduh orang murtad, kata orang kafir, itu ta'zir, itu qadzaf tu, tuduhan. Tak boleh kata dia ni kafir, tak boleh. Itu apabila didakwa di mahkamah, dia telah melakukan satu kesalahan qadzaf. Tapi banyaklah kata orang mencuri, kata orang merompok, kata orang lemah tenaga batin, kata orang mandul. Itu semua qadzaf. Tapi ta'zir. Okey, dalam hudud tadi, yang kedua, yang ketiganya ialah minum arak. Minum arak adalah satu kesalahan. Dan hukumannya adalah 40 atau 80 sebat. Nanti kita akan terang secara detail kenapa 40, kenapa 80. Masa kita sebutlah ini sebagai mukadimah. Yang keempat, curi. Curi apabila cukup syarat dia. Syarat dia bukan syarat sah semayang, bukan. Syarat yang menyebabkan dia boleh dihukum. Berapa banyak dicuri, di mana barang dicuri, ya,
Kalau curi barang di atas tempat orang ambil wuduk, memang orang tinggal, orang panggil makna kan. Buka-buka jam letak atas tempat wuduk pun dia pergi masuk semayang. Orang tengok, hui, jam bersinar macam mah buat balik. Tak boleh kena hukum. Mesti dalam simpanan baru boleh. Letak di tempat yang sepatutnya. Jadi tak cukup syarat lah maknanya. Dan jumlah pun kena ada syarat dia. Ya. Dan selain daripada syarat itu, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan curi itu sendiri. Tadi syarat barang, syarat barang yang dicuri. Syarat orang mencuri pula, kalau dia dipaksa mencuri, dia tak boleh dihukum. Ataupun dia bukan dipaksa tapi terpaksa mencuri untuk menyelamatkan nyawa. Lapar, tak makan, mati, miskin sangat, perut terlampau sakit. Lapar ni sakit. Kalau kita makan satu hari pun lembik, tak makan satu hari kan. Kalau tak makan seminggu, minum air je, air pahit. Oh, sakit lapar ni. Sebab tu kita kena puasa supaya kita rasa sakit orang lapar. Sakit. Jadi apabila sakit nampak makanan, mata Allah tak tahan, ambil makan. Tak kena hukuman hudud. Bukan kerana hukuman hudud tu dibatalkan, tak. Tapi sebab tak cukup syarat. Apabila dibicarakan tak kena hukuman, itu hudud juga. Hudud tu bukan maknanya potong tangan je. Tak. Apabila orang tu dilepaskan kerana tak cukup syarat, maka itu hudud. Hudud. Orang kita fikir kalau kena potong. Tak. Ya? Yang kelima, murtad. Murtad. Orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada perbuatan, perkataan, dia boleh dihukum. Tapi kalau satu lagi boleh murtad, iaitu dalam hati. Hati kita tak tahulah. Belah dada pun tak tahu. Belah dada pun tak tahu. Tapi tak boleh nak hukum lah. Tapi kalau ada keluar perkataan dia, dibuktikan di mahkamah, perbuatan dia terbukti di mahkamah, maka dia boleh dihukum dengan hukuman murtad, iaitu bunuhlah. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang keluar agama Islam, agamanya, dihukum bunuh. Cuma kena bincang hukum bunuh tu semua kena bunuh ke orang murtad ni? Tu saya cerita ada orang umur 62 tahun minta nak murtad. Dia masuk Islam umur 20 tahun, masa nak kahwin. Dia perempuan. Umur 62 tahun dia cari peguam, tolong uruskan dia nak murtad. Dia tanya dia nak pasal nak murtad. Dia kata saya Islam untuk Islam sama je. Hari-hari makan babi, semayang pun tidak. Tak pernah cari hidup Islam pun. Macam mana? Orang macam ni nak kena bunuh juga ke? Tu ada pandangan ulama lah, kita bincang kemudian lah yang tu. Kita bincang. Tapi ada orang murtad ni, dia duk masuk dalam Facebook, dia masuk dalam YouTube, duk kempen orang. Ni jenis murtad yang patut dihukum. Dia menimbulkan gangguan dan kekacauan ke atas akidah umat Islam. Dia kempen, dia apa, patutlah. Jadi adalah beberapa perkara yang ada dalam perbincangan murtad ni. Ya. Yang ke-7, yang ke-6, hirabah. Hirabah ni orang bagi definisi sebagai merompok. Sebenarnya tak tepatlah merompok, tapi merompok sebahagian daripada hirabah. Hirabah ni kalau ikut Al-Quran, ya, walladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Barang siapa yang melakukan memerangi Allah dan Rasul, dan wa yas'una fil ardi fasada, dan menyebarkan kerosakan di atas muka bumi. Banyak tu aktiviti yang jadi terlibat tu, bukannya rompok saja. Tapi dulu-dulu hak jenis macam tu rompok lah. Sekarang ni gangsterism. Itu masuk hirabah benarnya. Aktiviti gangsterism menyebabkan orang hilang keamanan. Dia buat kekacauan,
Mari goncang rumah orang, kedai orang, porak peranda jadinya. Ini hirabah, bukan rompok je. Tapi yang famousnya hirabah tu disebut rompok. Tapi Al-Quran sendiri mentafsirkan hirabah tu lebih luas daripada merompok, ya. Jadi hukuman pula bukan satu ikut kesalahan hirabah itu sendiri. Sama ada dibunuh, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, dibuang negeri, ya. Ataupun sebab dalam hukuman tersebut dia sebut apa? والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Orang yang melakukan ni dihukum sama ada bunuh, dipalang. Palang tu macam salib lah, dipalang. Kemudian dikerat kaki dan tangan bersilang ataupun dibuang negeri. Nanti kita akan bincang secara lebih detail lah. Cuma bersilang tu ada khilaf ulama. Di cross, dipalang. Dipalang itu ada ulama kata dia adalah tambahan kepada hukuman bunuh, ataupun ada yang kata dia adalah sebagai satu peringatan kepada orang lain. Jadi mereka berbeza. Sama ada apabila beza definisi itu, kedudukan dia, maka hukuman itu dilaksanakan pada waktu berbeza. Ada yang kata bunuh dulu baru disilangkan, maka dia tak jadi hukum. Silang tu tak jadi hukum lah. Tapi kebanyakan ulama kata silang tu sendiri adalah hukum, maka dia kena dipalangkan sebelum dia dihukum mati. Lepas dipalangkan baru dia dihukum mati. Baru palang tu jadi satu hukum kan. Jadi beza kat situ. Adalah beberapa perbezaan yang lain. Nanti kita akan bincang. Yang ke-7, burah, penderhakaan. Segolongan orang Islam, dia orang Islam bukan orang kafir, yang melawan, menderhaka kepada ulil amri. Yang mana ulil amri itu menjalankan, melaksanakan syariat Islam. Syaratnya yang dilawan tu pemerintah yang laksanakan undang-undang Islam. Kalau pemerintah tu tak laksanakan undang-undang Islam, dia lawan, dia tak jadi burah. Jadi orang hari ni senang-senang pakai burah. Tak tahu burah pakai pada siapa. Ya, syarat dia mesti yang dia lawan tu pemerintah yang melaksanakan syariat Islam. Itu dipanggil burah. Dan yang ke-8 dipanggil kesalahan qat'ut tariq, potong jalan. Potong jalan bukan maknanya macam orang nak buat baik dia kerak jalan terus macam tu. Dia nak buat baik kan, dia korek, dia pecah jalan, jadi potong jalan. Bukan potong jalan sebab jam, dia main kena saman kan, dia main potong, bukan. Kalau dekat negara Afrika ada satu masa, terutamanya waktu dah petang, apabila orang nak lalu satu jalan, dia orang akan letakkan api besi tu supaya orang tak boleh lalu. Nak lalu bayar. Ini dipanggil sebagai qat'ut tariq, ataupun dipanggil highway robbery, rompok atas jalan raya. Ada orang tanya saya, tol highway robbery tak? Tak boleh jawab. Bayar tahan, kena bayar. Wallahu ta'ala. Tapi hak maksud ni menggunakan keganasan itu yang berlaku. Contoh dia Afrika memang berlaku. Sampai hari ni pun boleh berlaku. Dekat kita mungkin tak ada lah macam tu kan. Okey. Kemudian qisas. Tadi 8 yang saya sebutkan 8. Nanti kita akan bincang siapa yang sebut 8, siapa yang sebut 7, 6. Okey. Qisas dia sebenarnya asalnya qisas itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kamu qisas dalam perkara pembunuhan. Dalam perkara yang melibatkan pembunuhan maka kena qisas. Tapi dalam ayat yang lain sebut wal juruha qisas.
Dalam melukakan juga ada qisas. Sebenarnya qisas bukan bunuh saja. Sebenarnya dari secara umumnya segala tindakan ke atas badan seseorang dia boleh diqisas. Di zaman Saidina Umar, anak gay benar tumbuk orang. Dia buat acara belum berlari ke apa macam tu lah. Anak gay benar kalah, dia marah, dia tumbuk. Maka orang ni dia anak orang biasa. Orang ni kata marahin lah, itu anak menteri, ni anak marahin ni kena tumbuk. Macam mana? Dia mengadu ke Saidina Umar. Saidina Umar kat panggil, Saidina Umar kata tumbuk balas. Qisas. Tumbuk dibalas tumbuk, itu qisas juga. Kerak tangan balas kerak tangan. Al-ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhuna bil udhun. Mata, kalau korek mata balas korek mata. Kerak telinga sama kerak telinga, hidung kerak hidung. Gigi pun dia tumbuk patah gigi, patah gigi dia pun. Qisas. Cuma perbincangan dia sejauh mana nak balas ni. Dia balas tak boleh lebih. Jadi ada proses pembalasan itu, dan ada suatu kecederaan yang tidak boleh diukur. Nak ukurnya mana? Contohnya kecederaan patah tulang kat dalam. Berapa patah Allah boleh ukur? Memanglah boleh sekian, tapi kita nak balas balik, nak patah macam tu boleh? Supaya sama? Tak boleh. Jadi tak boleh. Apa tak boleh? Dia pergi kepada diat, bayar ganti rugi. Cuma dalam perkara membunuh, dia ada 3 jenis pembunuhan. Secara ringkas hari ni dulu, sebab di mukadimah lagi belum kita masuk satu-satu tajuk. Pembunuhan itu ada 3 jenis pembunuhan, dan ulama sebenarnya berbeza pandangan. Tapi dalam mazhab kita 3 lah yang utamanya, iaitu qatlul amd, qatlu syibul amd, qatlul khata. Bunuh sengaja, bunuh serupa sengaja, bunuh aksiden tak sengaja. Jadi aksiden ni macam aksiden langgar kereta, kira bunuh juga tu. Bunuh tapi aksiden. Aksiden maknanya qatlul khata. Okey. Jadi pembunuhan sengaja macam mana nak tentukan? Kalau tak orang kata, saya tak sengaja. Nak tahu sengaja tak sengaja? Senjata yang digunakan. Kalau senjata guna itu senjata bunuh, maka bunuhlah, bunuh sengajalah. Ada pun tak sengaja ni, senjata tak bunuh tapi kena mati. Dan yang buat tu pula contohnya cikgu rotan anak murid. Itu contoh qatlu shibhul amr, bunuh serupa sengaja ataupun separa sengaja. Dia rotan cikgu, bukan besar peha, bukan besar tiang kipas ni. Kalau besar tiang kipas ni memang mati. Tapi besar anak jari je, besar ibu jari je, patah pun tidak. Tapi tiba-tiba mati. Itu sebab dia bukan senjata membunuh, tapi dia mati. Maka dia panggil qatlu shibhul amd. Tapi kalau qatlul khata ni, dia banyak kategori. Kategori contohnya macam orang memburu, dia sangkakan rusa, tiba orang kena. Banyak dah berlaku macam ni. Dia memang nak bunuh orang, tapi disangkakan orang kafir dalam peperangan. Kafir harbi ni nak bunuh, memang perang, kau perang ni, bunuh-bunuh, tiba kena orang Islam, dibunuh, tiba ingat orang lain, tiba orang lain. Berlaku di zaman Nabi SAW. Ada satu kaum minta Nabi hantar tok guru. Nabi hantar lebih kurang 40 orang. Rupa-rupanya dia sabotaj. Apabila 40 orang ni datang, dikepungnya, maka berlakulah perlawanan. Sebab pemimpin bila 40 orang ni kata, kita lawan, jangan kita. Kita orang Islam tak boleh menyerah kalah. Orang Islam tak boleh menyerah kalah. Lawan.
mati kecuali 2 atau 3 orang lari jaya melepaskan diri nak minta bantuan dengan Rasulullah. Tengah-tengah jalan tiba-tiba nampak 2 orang di tempat perigi. Tanya daripada kaum mana ni? Dia pun kata daripada kaum hak tadi. Kaum yang bunuh tadi. Padahal dia kaum lain. Sebab apa? Orang Arab ni kuat membuli masa dulu. Siapa bangsa kuat, suku kuat, dia akan buli suku lemah. Dia ambil duit, ambil apa. Kira buli lah. Rompok dan buli. Jadi dia sebut, saya kaum tu, kaum kuat. Jadi tengok apa ni. Orang ni pula kata, oh kaum tu ya, hak tu hak bunuh adik kita. Bunuh. Dilapor pada Rasulullah. Rasulullah bayar diat qatlul khata'. Bunuh tersalah. Banyak lagi bunuh salah. Kalau zaman kita ni aksiden aja lah. Bunuh aksiden lah, tersalah lah, qatlul khata'. Aksiden tadi. Kalau kampung sekarang tak banyak lah, tapi masih ada lah. Musim menuai padi, lepas habis menuai padi, dia orang letak jala ataupun jaring dekat sawah padi. Lepas tu dia halau burung ayam-ayam, burung apa lah panggil, apa tu banyak lah, burung. Jadi burung tu akan lekat dekat tadi. Esok kutik-kutik goreng, punya main sedap burung tu. Saya pernah merasa benda tu. Tiba-tiba ada orang lalu tergulung, tersangkut, mati. Itu dia qatlul khata'. Banyak lagi nanti kita akan bincang. Dan selain daripada, ada pun yang kena hukum bunuh yang disebut qisas, hanyalah qatlul am, bunuh sengaja saja boleh dibunuh balas. Adapun qatlul shibul am, qatlul khata' tidak boleh dihukum bunuh balas, tetapi diat sahaja. Diat pula ada 2 jenis, diat mughallazah, diat mukhaffafah. Ingat kan, najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Tapi diat ni dia cuma ada 2 je bagi dia. Mughallazah berat dan mukhaffafah ringan. Kalau bunuh tu shibul amd, dia mughallazah berat. Kalau qatlul khata' dia mukhaffafah. Mukhaffafah, apabila saya cek daripada negara-negara Arab, mereka melaksanakan proses diat ni dalam aksiden dan sebagainya. Mereka mengenakan diat mukhaffafah. Jumlah dia ialah di antara 360 hingga 500 ribu lah. Diat mukhaffafah. Banding-bandingkan 300 ribu lebih kena bayar. Kepada siapa? Kepada waris mangsa mati tadi. Jadi tak ada lah waris tu, tak ada suami terpaksa kena halau dari rumah, kena duduk bawah longkang ke bawah jambatan ke, tak ada lah. Ada jaminan. Sebab tu dalam Al-Quran ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Maksud di sini qisas dan diat itu ada kehidupan. Dia bila mati, lepas tu orang lain nak mati juga. Tak ada orang jaga. Setakat boleh 30 ribu duit, apa tu dipanggil apa? Bravement money, bravement, duit sebab sedih. 30 ribu, 25 ribu. Ayo, boleh buat apa? Betul tak? Ni 300, 50 hingga 500 ribu. Boleh dah. Boleh beli dah rumah sebutir. Tak payahlah beli rumah mahal. Duit lain tu simpan, boleh lagi kan. Ni kena halau rumah dah. Ni kena langgar, aksiden, kerja grab food, panda food, bawa motor kena langgar dia orang. Dia baru kahwin, anak 3 orang, isteri muda lagi, rumah memang tak ada. Lepas tu mati, dah dapat 30 ribu, cukup. Jawapannya kena keluar dari rumah, hidup melarat. Paling tidak dalam Islam 350 ribu.
Boleh dah nak beli rumah murah. Betul tak? 100,000, 100 lebih lagi boleh lah buat modal nak berniaga, jual goreng pisang ke apa ke. Okey, kalau orang tahu Islam, hukuman dia, the wisdom behind, kebijaksanaan Allah Ta'ala, hikmah daripada hukuman Allah, pasti semua orang nak. Orang kafir pun nak. Orang kafir pun nak sebenarnya salah tu. Tapi sebab pakat tak tahu. Semua orang pun tak tahu. Orang Islam tak, orang kafir memang tak reti. Orang Islam sendiri pun tak reti. Kan? Jadi pakat lawan semua. Pakat tanong, oh ini apa buat undang-undang ni zaman dulu ni, bukan zaman sekarang. Dia tak tahu. Lebih baik jauh daripada undang-undang yang ada. Dan itu keyakinan kita. Kita wajib yakin yang ni. Kalau kita tak yakin, kita tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan satu benda yang lain, tapi yakin itu wajib. Kalau tak, kita rosak keimanan kita kalau tak yakin. Bagi orang yang boleh melaksanakan tapi enggan melaksanakan, Allah Ta'ala beri ancaman 3 kali dalam surah Al-Ma'idah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 44 surah Al-Ma'idah. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat 45 surah Al-Ma'idah. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa tak laksana hukum Allah, 44, kafir. Siapa yang tak laksanakan hukum Allah, zalim. Dan ayat 47, siapa tak laksanakan hukum Allah, dia adalah fasik. Macam mana? Kita tak cakap siapa-siapa lah. Itu kita kena detailkan, kena baca betul-betul macam mana. Dia ada kategori-kategori dia itu, tapi ketiga-tiga pun ahli neraka. Bukan sebab dia kafir dia masuk syurga, bukan sebab dia fasik dia masuk syurga, tak. Tiga-tiga masuk neraka. Cuma neraka ni macam dalam penjara juga, ada isolation prison. Dia masuk penjara dia seorang-seorang, tak boleh keluar, duduk kurung. Bilik pun macam kubur je. Tak boleh nak bergerak sangat. Sebab apa? Orang ni salah berat. Contohnya lah kan. Ada yang bilik dia besar sikit, ada bilik kongsi 2 orang. Jadi beza. Sama juga neraka pun. Okey. Okey, kita dah sebut secara ringkas tadi. Okey, yang ketiga ta'zir. Cabang yang ketiga dalam Qanun Jenayah Syariah ialah hukuman ta'zir. Ialah kesalahan yang hukumannya dera. Ya, iaitu penjenayah-penjenayah tidak dikenakan hukuman hudud dan tidak hukuman qisas. Bukan hudud, bukan qisas. Ya. Dan hukuman ta'zir dalam Qanun Jenayah Syariah ini ada banyak perbezaan pandangan ulama. Banyak perbezaan ulama, ya. Dan perbezaan hakim. Sebab apa beza banyak? Sebab hakim itu diberi kebebasan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan kearifan, latar belakang, background case, background pesalah. Ya, first offender lain hukumannya. Repetitive offender yang buat banyak kali, itu lain hukuman dia. Ya, dan ada kesalahan itu dah jadi budaya, lain hukuman dia. Ada kesalahan tu kira jangan tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku, lain hukuman dia. Hukuman yang dilakukan oleh kanak-kanak, dia tidak boleh dianggap sebagai hukum walaupun dia kesalahan hudud. Ni kanak-kanak, maknanya orang yang bawa umur, walaupun dia buat kesalahan hudud, dia tak boleh kena hudud. Walaupun dia buat kesalahan qisas, dia tak boleh kena kesalahan qisas, hukuman qisas, sebab dia belum baligh. Maka dia dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir dia ialah mungkin tahanan untuk pendidikan, ya? Sebab tu penjara dipanggil correctional institution.
Tapi sejauh mana dia bukan semua benda boleh correctional. Kalau semua correctional, itu jadi hari ni penjara tak cukup, kena tambah seumur. Sebab tu masa saya belajar dulu, tok guru saya cakap, dia kata macam mana apabila kita menangkap pencuri yang mencuri duit kita secara illegal, secara tak syar'i, dia curi duit kita, kemudian kita tangkap dia, kita bercara dia, lepas tu kita bagi dia duit kita secara legal. Faham tak? Dia curi duit kita, itu salah dari segi undang-undang. Kita tangkap dia, lepas tu kita masuk penjara, kita bagi duit kita, suap dia makan duit kita secara legal, kita bagi duit kat dia. Maka jenayah mencuri tak pernah tidak berlainkan akan berulang-ulang. Saat ketika saya start mula-mula chambering lagi, saya dah berjumpa dengan orang yang buat kesalahan, dia mengaku salah 6 kali dah kena tangkap curi, keluar masuk penjara 6 kali dah mencuri. Ada jenis tu mencuri apa? Mencuri seluar dalam perempuan. Ada juga jenis macam tu. Itu orang kata mentally disturb. Masalah otak, curi seluar dalam ni. Tapi ada orang curi, memang curi betul-betul, tapi 6 kali 7 kali. Maksud apa? Hukuman tadi tak dapat beri pendidikan pun. Tapi Allah Ta'ala kata, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya sebagai hukuman daripada Allah dan sebagai pencegahan. Lepas ni tak buat dah. Orang dah kena kerak tangan, curi lagi, tu teruk sangat tu. Sebab tu ulama pula berkhilaf dalam perkara orang yang melakukan pencurian secara berulang. Kalau curi kali kedua macam mana? Potong kaki pula. Kalau curi kali ketiga macam mana? Potong tangan lagi. Kata Sayyidina Ali, aku tidak akan memotong tangannya kerana akan menzalimi dia. Macam mana nak makan pula? Tapi kalau orang tu cacat dia kecil, boleh je nak makan, dia boleh kaki kan. Tapi orang tu kalau hari ni baru hilang tangan, tak boleh nak makan seminggu sebulan, tak boleh makan ni. Tak pandai nak guna. Betul tak? Jadi Sayyidina Ali kata, aku tak akan hukum. Jadi maksudnya adalah beberapa perbezaan dalam menangani perkara seperti tadi ya. Okey, tapi yang kita kata ta'zir tadi, budak-budak buat, maka dia tak dihukum dengan hukuman hudud, tapi ta'zir saja. Dan ta'zir tadi ikutlah keadaan. Ya, kesalahan-kesalahan itu ialah kesalahan yang ada dalam Quran atau hadis tapi tidak ada hukuman disebut, dan tidak ada pembuktian dia itu juga tidak disebut, bahkan diberi kebebasan pada hakim. Di sinilah terletaknya kita katakan pembuktian yang moden seperti DNA, kamera, video, gambar boleh dipakai dalam ta'zir. Jadi kalau satu kesalahan dituduh dia buat ta'zir, maka boleh guna semua tadi. Bukan kita kata Islam ni dia tolak semua moden, pembuktian moden yang hebat tu boleh tolak DNA. DNA ni ketepatan dia, ketidaktepatan dia adalah 1/10 bilion. Tak tepat dia 1/10 bilion. Tak tepat dia, maknanya sangat menghampiri ketepatan 99.999 sampai kiamat pun tak habis lagi sebut 9. Itu ketepatan dia. Tapi tak boleh pakai dalam hudud, tapi boleh pakai dalam Islam. Orang kata Islam tak pakai, tak boleh. Cuma dalam kategori kesalahan yang berbeza. Sebab apa tak boleh pakai hudud? Sebab Allah Ta'ala kata tak boleh. Bukan sebab ulama kata tak boleh, sebab Allah Ta'ala kata tak boleh. Allah Ta'ala dah bagi syarat. Sebab tu hudud tadi kesalahan, hukuman, pembuktian. Quran dah tetap dah, hadis tetap dah, tak boleh lawan. Tapi ta'zir boleh saja pakai video. Video mau tak boleh pakai, macam mana ni? Boleh. Ya boleh pakai, bukan tak boleh pakai dalam perkara ta'zir. Ta'zir Jadi
hakim dia ada kebebasan untuk menjatuhkan hukuman tadi. Dia tengoklah ya, kesalahan yang melibatkan keluarga, kesalahan dalam keluarga, dia lebih ringan, dia lebih bersifat nasihat, dia lebih bersifat amaran. Tapi kalau dia melangkaui orang lain, mungkin hukumannya lagi berat. Ya, lagi berat. Okey. Anak curi duit ayah. Hudud tak? Ayah curi duit anak. Bukan hudud. Kesemua itu boleh duduk di bawah takzir. Dihukum macam ni, takzir boleh amaran. Hari ni banyak dia merompok duit mak ayah. Daripada kecil merompok duit sampai ayah tua nak mati pun rompok duit mak ayah lagi. Lalah hantar ayah ke rumah orang tua. Lepas rompok habis. Banyak berlaku kes. Saya pun handle banyak kes macam tu. Ayah kerja daripada muda, tak berapa balik rumah, kerja cari duit bukan main. Bila dia dah besar pandai, dia buang ayah dia. Bukan setakat buang, ucap selamat hari raya pun tidak. Mana-mana duit yang ayah dia ada, dia boleh kikih, boleh kikih. Boleh ambil. Dia dah besar dah, keluar rumah, dia boleh mari rumah ayah dia ambil beras, sardin, kok ayah dia simpan untuk makan. Dia ambil balik, ayah balik tengok. Ada lah, ayah pencin lah. Pencin pula kan, pencin ada pencin. Pencin tu maknanya dah tak ada kerja dah lah, bersara tak ada kerja, tapi tak ada pencin pun. Tu merompok. Macam mana nak hukum ni? Takzir. InsyaAllah lain kali kita akan sambung lagi perbicaraan kita berkenaan dengan dan mungkin kita akan masuk lepas ni ya. Sebelum kita masuk tu, kita ada lagi muqaddimah. Yang kedua ialah berkaitan dengan maqasid asy-syariah, iaitu matlamat, objektif kepada hukum syarak tadi. Dia ada objektif dia. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala buat ada objektif. InsyaAllah kita akan bincang yang tu dulu pada kali akan datang, insyaAllah, jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min بعد تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام سيء الأسقام سوء القضاء. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.